yang dirahmati Tuan Imam, Al-Fadhil Ustaz, tuan dan puan yang Allah SWT. Alhamdulillah, sekali lagi kita berada di Surabaya untuk program kuliah materi yang kita anjurkan. Jadi tanpa banyak masalah, saya silakan Ustaz untuk meneruskan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa dzakkirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya wa tammim bil khair. Amma ba'du. Terima kasih pengacara majlis, yang berusaha pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ni menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, kerana banyaknya ibadah kita dan banyaknya kita minta ampun pada Allah. Minta maaf tuan-tuan, suara lawa bona tuan-tuan. Masih lagi dalam tempoh pemulihan. Ingat nak elok lah tuan-tuan, di bawah kari kambing langsung terorek tuan-tuan. Semua lah tuan-tuan. Baik, kita buka muka surat 683. Hari itu kita berhenti pada tajuk, kita masih lagi berada pada tajuk berkaitan dengan haji dan umrah. Kita telah selesai berkaitan dengan pelbagai hukum dalam bab masalah haji ni, dibagi sebagai ahkam mansurah. Dan jadi pada malam ni tuan-tuan, saya nak sambung pada 683 berkaitan dengan kaifatu hajj, iaitu bagaimana cara untuk mengerjakan haji. Ini bagi orang yang nak pergi haji tuan-tuan, tajuk ni sesuai benar lah tuan-tuan untuk dia. Dan untuk kita yang bakal menunaikan haji selepas pada ni tuan-tuan. Sebab ada orang khabar dengan saya, berpuluh tahun dah pergi kursus tak dapat-dapat lagi pergi haji. Dia kata haji ni rezeki, sabar, insya-Allah Allah pasti pilih. Yang penting kita tahu belajar. Ya, baik. Dalam tajuk yang lalu telah dijelaskan tentang ibadah haji dan umrah, syarat-syarat wajib haji dan rukun keduanya, perkara-perkara wajib dan yang membatalkannya. Begitu juga tentang ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Ini semua telah kita pelajari dalam masa yang cukup panjang tuan-tuan ya. Hampir setahun masa tuan-tuan, tak berapa tajuk ni tuan-tuan ya. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan, perjalanan yang panjang ni tuan-tuan, dia memerlukan kepada kita dua perkara. Apa dia? Perlu kepada teori, pemahaman ilmunya, dan perlu kepada amalinya untuk kita buat betul-betul tuan-tuan ya. Jadi sepatutnya kita hari ni tuan-tuan, bila dah belajar ni, makin korat rasa untuk pergi umrah ataupun untuk pergi haji. Kerana apa tuan-tuan? Itu cita-cita semua manusia. Untuk memudahkan seseorang Islam mengerjakan fardu yang mulia ini, dikemukakan cara-cara mengerjakan haji secara berturutan. Seseorang Islam yang ingin mengerjakan haji hendaklah menyelesaikan segala perkara yang wajib atasnya, seperti melunaskan hutang atau memohon keizinan daripada pemberi hutangnya. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan, sebelum pergi ni tuan-tuan, benda yang menjadi tanggungjawab adalah hutang. Hutang ni ulama kata apa tuan-tuan? Hutang ni dia perlu ditunaikan. Dan bila perlu ditunaikan tuan-tuan, dia boleh diminta tangguh.
hutang tunai dia boleh diminta tangguh. Sebab kita nak pergi haji selama sebulan lebih. Maka bulan tu tuan-tuan kita pasti tak jumpa dengan orang yang berhutang. Maka kita boleh minta tangguh kepada dia. Persoalan kita hari ni tuan-tuan, hutang melampau, haji nak pergi, boleh tak? Itu satu hal tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hutang sana sini tuan-tuan, tiba-tiba dia pergi haji tuan-tuan, tanpa dia membayar hutang dia tu, boleh ke tidak? Maka ulama kata, selama mana dia mampu menyelesaikan hutang ikut masa, dia boleh pergi haji. Tapi selama mana dia melengah-lengahkan bayar hutang, kan, sampai dia mendahulukan pula tuan-tuan bondo yang tak penting tuan-tuan, maka ketika itu tuan-tuan, pergi haji dia tu tuan-tuan tertakluk kepada beberapa hukum kata ulama. Kan, ada yang kata dibenarkan, ada yang kata tak dibenarkan, macam-macam lah kata tuan-tuan ya. Cuma kita kata bahawa apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bayar, cuma bulan tu tuan-tuan mungkin tak jumpa dengan dia, minta tangguh sampai balik. Kan, sampai balik. Sekarang ni tak ada lagi dah orang hutang secara berdepan-depan, semua dekat bank, potong gaji dan sebagainya. Dan berbeza dengan kita, mungkin ada yang hutang dengan orang persendirian tuan-tuan, maka perlu kita minta tangguh. Ataupun bayarlah advance. Kan? Tak dapat nak bayar bulannya, bulan depannya tak ada pergi haji, bayar 2 kali ganda. Supaya apa tuan-tuan? Tidak mengganggu untuk kerja-kerja kita tuan-tuan. Sebab minta tangguh itu bondo yang dibolehkan dalam muamalah dengan hutang yang kita buat. Boleh minta tangguh. Kalau time COVID tu tuan-tuan diberi moratorium tuan-tuan tu, tangguh hutang lah tu tuan-tuan ya. Tangguh dengan bayar akan datang. Berapa lama tangguh? Setahun tuan-tuan. Setahun bukan main sadap tuan-tuan ya. Bayar kereta, bayar rumah. Tiba-tiba time COVID tuan-tuan tak bayar-bayar. Oh, sadap tuan-tuan. Konyang lah duit. Tapi copek habis Lepas COVID habis turis tuan-tuan, tak sampai pergi Mekah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab memang itulah sikap kita tuan-tuan ya. Sekiranya dia pernah menyakiti orang lain, hendaklah diselesaikan dengan cara memohon kemaafan daripadanya. Itu sebab orang rumah ambil kenduri tuan-tuan ya. Dijemput datang kenduri, diminta maaf. Dijamu makan, kemudian diminta maaf. Boleh jadi ada kesalahpahaman kita tuan-tuan. Silap kata, silap cakap, silap buat tuan-tuan, maka minta maaf depan-depan. Minta maaf depan-depan. Sebab belum tentu ni tuan-tuan, dia balik nanti tuan-tuan, dia boleh jumpa untuk menyelesaikan. Sebab Nabi kata, dengan Allah kita minta ampun terus. Tapi dengan manusia minta ampun pada Allah, dan kena minta pula pada orang tu tuan-tuan. Kalau kita ambil barang kena pulang pula tuan-tuan ya. Kalau dah habis, dibuat ganti rugi. Dibuat ganti rugi. Sebelum bermusafir, hendaklah mempelajari hukum hakam haji yang perlu diketahui. Menurut Imam Al-Ghazali, bahawa hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi setiap mereka yang ingin menunaikan fardu tersebut. Masa kata bahawa apa tuan-tuan? Setiap benda fardu yang kita nak buat. Lebih-lebih lagi ibadah haji yang kita pergi tuan-tuan, masa je banyak tu tuan-tuan. Bermula daripada bulan Zulqaidah ni tuan-tuan, sampailah habis hari tasyrik tu dari masa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat tak betul, kalau tuan-tuan buat satu perkara boleh batal haji tuan-tuan. Maka tuan-tuan kena tahu perkara berkaitan dengan fardu haji tu sungguh-sungguh semacam mana tuan-tuan nak menunaikan sembahyang 5 waktu. Itu penting. Itu sebab kita tuan-tuan bila sembahyang 5 waktu ni pun tuan-tuan dimulai pula dengan tuan-tuan apa dia? Ambil wuduk pula. Wuduk tu pula tuan-tuan menjadi syarat sah sembahyang. Tiba-tiba dia sembahyang tak ambil air sembahyang tuan-tuan. Bertahun-tahun kenapa tak ambil sembahyang? Kan yang wajib tu sembahyang dah. Kan? Dah sudah tuan-tuan, poning pula kita tuan-tuan. Semalam ada satu tompek kemarin tuan-tuan saya pergi tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, bila saya belajar wuduk ni tuan-tuan, baru saya tahu kena gosok. Selama hari ni Ustaz, saya ambil wuduk bawah shower tu je lah. Saya niat, saya basah, kuyup, selesai. Sah tak Ustaz?" Saya kata sah, tapi hukum makruh. Kenapa? Sebab wuduk ni dia ada anggota. Dia bukan macam mandi wajib. Mandi wajib semua. Tapi wuduk paling tidak apa dia?
kono digosok kan muka. Haji nak nonggok bawah syaru, haji punya pasal. Tapi gosok muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Baru dapat kita kata apa tuan-tuan, kesempurnaannya. Kalau tak, wuduk haji sah. Tapi hukum dia makruh. Sebab dia berbeza dengan mandi wajib. Tapi sah ustaz kan? Ya. Dia nak yang tu juga tuan-tuan, yang tu dia nak tuan-tuan. Tapi kita hari ni tuan-tuan, ibadah kena cari kesempurnaan. Kita nak yang paling baik tuan-tuan. Apabila memulakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, dia harus berihram sama ada di rumahnya atau menangguhkannya sehingga di miqat. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan, itu yang telah kita pelajari tuan-tuan, ikut sejauh mana perjalanan yang dia nak buat. Apa niat dia tuan-tuan? Sama ada haji ifrad kah, haji tamattu' kah, ataupun haji kiran. Kalau dia buat haji tamattu' tuan-tuan, maka ketika itu tuan-tuan, dia akan masuk dulu ke negeri Madinah, kemudian dia akan menunaikan umrah, kerana dia penerbangan yang awal tuan-tuan ya, penerbangan yang awal. Begitu juga orang yang buat haji ifrad kan, kalau dia masuk tuan-tuan ke Mekah tawi tuan-tuan, niatkanlah untuk ifrad supaya dia dapat sebagaimana ibadah yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, sebelum berihram, semasa ada di rumah ataupun orang Mekah yang berada di rumah, yakni di miqat bagi mereka. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan, miqat bagi orang Mekah tuan-tuan di rumah masing-masing. Miqat bagi kita tuan-tuan, tengok kat mana kita berada. Kalau kita memang dah ada di Mekah, kat situlah tuan-tuan ya. Kat situlah. Ini khusus musim haji saja tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak perlu berharap pergi ke Aisyah, apa nama Tan'im. Tak perlu berharap tuan-tuan. Tuan-tuan telah berada pada musim haji. Ya, maka ketika itu tuan-tuan hendaklah mandi terlebih dahulu. Diikuti memakai pakaian ihram, iaitu sehelai kain dan sehelai selendang yang tidak dijahit, yang tidak disarung. Seterusnya, mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat. Selepas itu ketika menghadap kiblat, ucapkanlah labbaik Allahumma bihaji, yakni aku menyahut seruanmu ya Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Kerana apa tuan-tuan? Memang itu tertib untuk kita menunaikan haji. Sambil meniatkan dalam hati, sekiranya mengerjakan umrah, ucapkanlah labbaik Allahumma bi umrati, aku menyahut seruanmu ya Allah untuk mengerjakan ibadah umrah. Kalau kita belajar sebelum ni tuan-tuan, kita niat yang panjang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ataupun nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tetapi dalam perkara ni tuan-tuan, ulama kata tuan-tuan, kita boleh juga sebut apa tuan-tuan, labbaik Allahumma bihajj ataupun labbaik Allahumma bi umrah, sebagaimana kita niat wuduk lah. Daripada kecil kita belajar nawaitu raf'al hadas. Bila dah belajar tua-tua ni tuan-tuan, ada pula lain nawaitu wudu'a pula. Kan? Ada tu tuan-tuan tak bunyi pun dah mati yo. Lah. Kerana apa tuan-tuan? Perkembangan ilmu yang kita dapat tuan-tuan daripada masa ke semasa menyebabkan kita ni tuan-tuan makin lama makin dimudah, makin lama makin dimudah. Kita nak yang mudah tu tuan-tuan. Jangan ambil yang susah. Baik. Setelah berniat, dia dianggap sebagai seorang yang berihram dengan ibadah tersebut, dan haramlah ke atasnya melakukan beberapa perkara larangan ihram yang telah disebutkan sebelum ni. Apa dia tuan-tuan? Ada yang kata 10, ada yang kata 3 boleh. Yang mana tuan-tuan? Larangan itu tuan-tuan terpakai selama mana dia berada dalam ihram dan belum bertahallul. Belum bertahallul. Kalau kita ikut pembahagian kita tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan, ada 5 kan. Ada berkaitan dengan pakaian, ada berkaitan dengan wangian, ada berkaitan dengan tompek, itu cabut pokok kan. Ada berkaitan dengan perburuan, dan ada juga berkaitan dengan apa tuan-tuan? Hubungan suami isteri. Ada 5 tuan-tuan kan. Mana kata bahawa apa tuan-tuan? Benda tu boleh kita ingat dengan mudah. Baik. Sebab kalau kita ni tuan-tuan biasa bondo yang membatalkan ni tuan-tuan, kita memang jaga sungguh-sungguh.
Nak-nak bondo yang kita jarang buat. Tu sebab puasa banyak soalan. Korek telinga batal ke tidak? Korek hidung batal ke tidak? Padahal selalu dah tanya tuan-tuan, kenapa? Apatah lagi kalau pergi haji tuan-tuan atau pergi umrah. Baik. Sekiranya larangan ihram dilakukan, dia akan dikenakan fidyah kecuali persetubuhan, dan dia akan dikenakan fidyah dan ibadah hajinya terbatal. Berapa fidyah? Seekor unta. Dan haji batal tuan-tuan. Yang ni yang kita tak nak kalau boleh ni tuan-tuan ya. Itu sebab kita nak kena belajar dan kita boleh jaga sungguh-sungguh dalam tempoh bila tuan-tuan? 10, 9, 10, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 5 hari je tuan-tuan. Kenapa 9 Ustaz? Itulah mulanya rukun haji yang pertama. Kan apa dia tuan-tuan? Rukun haji pertama lah. Rukun haji yang besar yang membezakan haji dengan umrah, nama dia wukuf. Sedangkan pergerakan yang Nabi ajar bermula pada hari yang ke-8, hari tarwiyah tuan-tuan kan. Pergi ke Masy'aril Haram, tunggu, duduk dan sebagainya sebelum wukuf di Arafah. Sebab kita kata bahawa tuan-tuan, saya kata untung haji belajar 10 tahun. Haji dah nampak seolah-olah haji dah sampai Mekah dah. Tapi itulah asyik tabik pergi je. Mau bungut itu tuan-tuan. Itu saya tak boleh tolong tu haji tu. Kenapa? Selama mana haji ada ilmu tu, haji boleh beramal dan haji boleh tolong orang pula kalau orang tanya. Sebab haji dah 10 tahun belajar. Masalahnya 10 tahun belajar tak faham-faham. Tu pun tak dapat nolong tuan-tuan ni. Apa tanda tak faham? Mau bungut tak dapat pergi, tak faham tu. Nama pun Duyufur Rahman kan, tetamu Allah yang bersifat Rahman. Nama tetamu ni kena pilih lah tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Baik. Jika perjalanan dengan kapal terbang, eloklah berniat ihram ketika berlepas kerana dibimbangi dengan kelajuannya. Seseorang terlepas miqat tanpa berniat ihram dan dengan itu dia dikenakan dam. Itu sebab ulama kata tuan-tuan, dah terabang itu tuan-tuan, niatlah. Bila dah niat, apa nak buat? Jangan lupa. Lupa apa? 10 ataupun 3 boleh larangan ihram tu. Dia punya kojo tu tak ada kojo lain tuan-tuan ya. Lepas niat tu tuan-tuan, macam mana kita cerita tu tuan-tuan, panggil ustaz. Sependa tak buka. Banyak kojo tuan-tuan, banyak kojo tuan-tuan. Tu sebab tuan-tuan, kita kena sedialah tuan-tuan ya. Malah ulama kata apa tuan-tuan, dibimbangi kita lupa. Tu sebab tuan-tuan, kalau kita naik penerbangan yang mana tuan-tuan dia prihatin, antaranya Saudi Airlines, Mas tuan-tuan kan, dia akan beritahu kita berada di miqat. Maka mutawif pun ingat miqat ni, jangan lupa. Maka kita tuan-tuan kalau bimbang takut lupa, naik itu tuan-tuan tawif, kita niat tuan-tuan. Tapi kalau kita nak boleh niat dekat miqat ketika diumumkan tu tuan-tuan, ulama kata sama ada setengah jam sebelum lalu, maka apa nak buat tuan-tuan? Kita boleh bersiap time tu tuan-tuan. Tak ada masalah pun tuan-tuan tak nak tukar kain ihram ke airport, tak ada masalah. Tuan-tuan tukar dengan kapal terbang pun boleh. Kan? Sebab kita nak masuk Makkah tu, maka sekarang diberitahu setengah jam sebelum lalu, pergi tukar siap-siap. Boleh tak? Boleh. Cuma payah sikit lah bilik air kocik. Tuan-tuan biasa bilik air godang gedabak. Boleh berwarna kalau bilik air tu. Ini kocik, sekejap tergantuk pintu gang, sekejap tergantuk pintu gang. Apa kojo tu? Tukar ihram dah tuan-tuan. Kan tak ada kojo tu tuan-tuan kan. Ya, oleh sebab itu tuan-tuan, kita kata bahawa tuan-tuan, selama mana ada masa tuan-tuan sila kalau buat. Apabila berniat dengan ibadah tersebut, sunat membaca Allahumma ahrama laka sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, aku ihramkan rambutku, kulitku, dagingku dan darahku kepadamu. Ini antara doa-doa sunat yang dibaca. Begitu juga sunat mengucapkan talbiyah, khususnya ketika mendaki, menuruni atau bertemu kawasan rata. Ucapkanlah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menyahut seruanmu, sesungguhnya puji-pujian dan nikmat adalah bagimu,
dan begitu juga pemerintahan tiada sekutu bagimu. Baik, ni kita kata apa tuan-tuan? Lafaz talbiyah yang kita donga ni tuan-tuan, dan kita baca untuk apa tuan-tuan? Mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, andai kata tuan-tuan lepas niat tuan-tuan tak nak talbiyah, boleh tak? Boleh, cuma tuan-tuan terlepas lah fadilat. Apa dia tuan-tuan? Apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, orang perempuan juga sunat mengucapkan talbiyah sebagaimana orang lelaki, tetapi mereka tidak menyaringkan suara. Menyaring tu maksud apa tuan-tuan? Sampai terlalu kuat. Tapi kalau sabut macam kita baca Yasin kena pergi tahlil kan? Okey. Orang lelaki dah tentulah kuat tuan-tuan ya. Saya pun lagi ni sama lah tuan-tuan. Khabar suara tak ada. Tak apa ustaz. Yang penting ustaz datang. Ustaz bawa. Saya dah mikir dah. Macam mana pula nak bawa Yasin ni tuan-tuan. 8 boleh kali batuk tuan-tuan. Biasa saya khabar macam mana tu Haji? Bacalah doa. Ustaz juga malam timbul doa tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, dah orang berajat, saya pun seorang tuan-tuan, berapa lu sampai sudah. Sebab kita kata bahawa tuan-tuan, orang perempuan boleh talbiyah, tapi tidak melampaui suara orang lelaki. Ya, macam mana baca Yasin kudu kita tahlil tu ya. Walau bagaimanapun, baik, mereka juga tidak wajib menanggalkan pakaian yang disarung. Ini siapa orang perempuan? Walau bagaimanapun, mereka wajib mendedahkan muka dan dua tapak tangan. Mereka juga sunat menginaikan kedua-dua belah tapak tangan mereka. Allah, disuruh melawar di orang perempuan ni tuan-tuan ya. Supaya apa tuan-tuan? Itu berlaku sebagaimana yang berlaku di Arafah, sebagaimana kisah yang apabila Nabi SAW tengok orang yang bertutup ni tuan-tuan, maka ketika itu Nabi khabar dekat Aisyah, suruh nasihatkan supaya orang perempuan tu berinai supaya boleh dibezakan. Dan supaya boleh dibezakan. Suruh melawar tuan-tuan. Dan memang itulah tujuan inai tadi untuk orang perempuan. So jantan jangan berinai pula. Sebab Sadi pagi tadi tuan-tuan, saya tengok dalam satu hadis, itu berkaitan dengan huru-hara hari kiamat. Apa dia tuan-tuan? Akhir zaman ni orang lelaki ni mengurang. Bila saya tengok beberapa perbahasan ulama tuan-tuan, mengurang tu maksud dia apa tuan-tuan? Ada orang jantan nak jadi perempuan. Ini masalah tu. Jadi bila orang jantan nak jadi perempuan, orang jantan tinggal berapa lah tuan-tuan? Yang ada depan ni lah. Ni lah jantan ni. Dan yang lain semua nak jadi perempuan. Maka sampaikan Nabi kata nisbahnya nanti seorang orang lelaki terpaksa menjaga 50 orang perempuan. 50 orang perempuan. Yang dia boleh kahwin empek ya. Yang dia kena pelihara lagi empek puluh 6 orang tuan-tuan. Tu kita khabar apa tuan-tuan? Benda yang akan berlaku di akhir zaman. Sebab orang jantan ni pun tak saudari tuan-tuan. Tak rasa untung jadi orang jantan kau tuan-tuan ni. Maka kerana itulah tuan-tuan, sampaikan dalam ibadah haji pun Nabi suruh orang perempuan ni berinai untuk membezakan dan pergerakan dia dengan orang lelaki. Apabila hampir memasuki Mekah, orang yang berihram sunat mandi kerana memasuki Mekah, dan yang afdalnya mandi di Bi'ru Zituwa. Ni nak pergi ke situ tuan-tuan. Kita kata bahawa tuan-tuan, tak samalah perjalanan kita tuan-tuan ya. Sebagaimana Nabi pulang daripada musafir, Nabi akan singgah mandi di sini tuan-tuan. Nabi akan singgah mandi sebelum Nabi masuk di Mekah tuan-tuan. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Perbuatan itu kalau kita mampu buat ya, tapi kalau tak mampu janganlah minta tuan-tuan ya. Yang kita minta tuan-tuan. Sebaik sampai di Mekah, hendaklah menuju ke Kaabah untuk melakukan tawaf qudum bagi yang berniat mengerjakan haji, dan melakukan tawaf umrah bagi yang berniat mengerjakan umrah. Mana kata orang yang sampai awal-awal ni tuan-tuan, dia niat umrah lah. Tapi kalau orang yang sampai tuan-tuan lewat, iaitu sama ada 5 hari sebelum hari wukuf. 5 hari kebiasaannya tuan-tuan, 5 hari tuan-tuan yang sebelum wukuf tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan dia tahu masuk ke Mekah untuk niat tawaf qudum, untuk buat tawaf qudum tuan-tuan. Cuma persoalan lepas tawaf ni tuan-tuan, dia ada sa'i tuan-tuan ya. Lepas tawaf dia ada sa'i. Tawaf package ya tuan-tuan, sekali dengan sa'i. Mana boleh tawaf saja. Habis tu ustaz, sa'i yang kita buat selepas tawaf qudum tu nama sa'i qudum ke? Dia nak juga nama tuan-tuan ya.
Kalau ikut nama itu lah nama sa'i kudum, tapi orang tak panggil. Kenapa? Bila sahabat tawaf kudum, dia mesti sekali dengan sa'i. Itu sebab bagi mereka yang tidak mampu, tuan-tuan ya, tak mampu dah. Selepas wukuf tu tuan-tuan, dia rasa dia tak mampu tuan-tuan. Kata orang pun sakit dan sebagainya tuan-tuan, untuk dia buat tawaf ifadah, maka ulama kata tuan-tuan, tawaf kudum tadilah tawaf ifadah dia tuan-tuan. Sampai macam tu special dia tawaf kudum ni tuan-tuan ya. Itu sebab tak boleh masuk Mekah tanpa melakukan umrah ataupun haji tuan-tuan. Sebagaimana yang tuan-tuan dengar sebelum ni tuan-tuan, ada orang dia masuk Mekah tuan-tuan, dia kata apa? Dia tak nak berumrah dulu, dia nak rehat-rehat dulu kan, tak payah niat di di miqat sampai lalu. Contoh dia daripada Madinah nak masuk ke Mekah tuan-tuan, dia akan niat di Bir Ali, dia kata ya, kita lepak kat hotel dulu, mandi-mandi dulu selesai, baru kita pergi Aisyah Tan'im meniat. Maka ulama kata mana boleh, tak boleh tuan-tuan. Dia mesti masuk Mekah ni 2 pintu tuan-tuan, sama ada haji ataupun umrah. Begitu juga orang yang tinggal di Mekah ni tuan-tuan, dia kena masuk dengan haji ataupun umrah juga. Tak boleh dia suka-suka hati tuan-tuan, kerana itu ibadah yang telah disyariatkan tuan-tuan. Baik, ketika nampak Kaabah, angkatlah kedua-dua tangan sambil bertakbir dan berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, ila akhir doa, sebagaimana yang kita telah baca sebelum ini tuan-tuan ya. Seterusnya, berdoalah dengan sebarang doa yang dikehendaki. Ini penting tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca doa yang ada dalam buku tu tuan-tuan, sebab kacik mandang kan, tak bawa pula teropong mandang, tuan-tuan tak payah nyusahan diri, bacalah doa yang tuan-tuan nak. Kerana orang yang melihat Kaabah ni tuan-tuan adalah tempat di mana makbul doa tuan-tuan. Dan sebab masuk Mekah lu, Kaabah tu menjadi tumpuan dan tarikan semua orang tuan-tuan. Walaupun bangunan tagak berdiri tinggi sebelah Masjid Haram tu, orang tak pandang tuan-tuan. Sebab kita masuk tuan-tuan, yang kita rindu nak pandang tu Kaabah. Ni antara beberapa perkara yang tengok dapat pahala. Yang jauh di Masjid Haram, nama dia Kaabah Al-Musharrafah. Yang ada kat kita Malaysia ni siapa tuan-tuan? Yang pertama Mushaf Al-Quran. Tu tuan-tuan kena selalu tengok. Malih baca tak apa, kena buka tengok melek. Baca malih nak mampu tuan-tuan kan, tapi tengok rajin, nama-nama rajin dah baca. Yang kedua, bondo apa yang dekat beritahu, muka mak dengan ayah kita tuan-tuan. Muka mak dan ayah kita. Yang ketiga, muka anak-anak kita tuan-tuan. Kita ada anak, pandang muka anak dengan kasih sayang, baik pahala tuan-tuan. Ni mandang bongi, baik kau tak payah balik bah. Usahan den tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan. Kan begitu juga tuan-tuan, menjadi pahala apa tuan-tuan, tengok muka orang-orang soleh, bukan tengok muka salih. Muka salih menyampah mana muka orang soleh tuan-tuan. Tuan tengoklah mana tuan-tuan. Baik. Seterusnya, doa apa yang tuan-tuan nak, apa niat dalam hati tuan-tuan yang terbuku tu tuan-tuan, doalah tuan-tuan. Mungkin di Malaysia tuan-tuan rasa nak doa tapi tak sampai. Tapi bila nampak Kaabah tu tuan, doalah. Dengan syarat ulama kata jangan doa keburukan untuk orang. Yang kedua, jangan ungkit kesalahan diri itu dalam benar. Ya Allah, dan ni dosa banyak, mencuri gajin, mengumpet gajin, habis semua dicerita tuan-tuan. Nombor pun pernah boli. Ilah Allah, tak usah tuan-tuan. Kerja kita bukan buka aib tuan-tuan, tapi minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan tuan-tuan. Sunat memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Yang ini namanya Babus Salam, kan? Kerana Nabi SAW masuk melaluinya. Kemana kata apa? Hukum dia sunat. Sebaik sampai di Kaabah, tawaflah dari Hadrul Aswad. Sunat mengusap, yakni istilam dengan tangan atau mengucupnya jika mampu. Selepas mengucupnya wajib mengangkat kepala dan berundur sedikit sehingga terkeluar daripada tanda bedaan Kaabah. Sebaliknya, jika tidak mampu mengucupnya, isyarat tangan sahaja daripada jauh. Ini sunnah. Sebab apa Nabi buat tuan-tuan? Ketika ramai orang tuan-tuan, Nabi tunjuk dan sahabat-sahabat tengok, Nabi kucup pada
pusingan yang pertama. Pusingan yang kedua, ketiga, keempat, Nabi hanya sentuh dengan tangan. Yang ketiga, Nabi sentuh dengan tungkat. Yang keempat, Nabi lambai. Itu semua dalam perbuatan Nabi SAW. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok tak dapat nak ngucup tuan-tuan dapat lambai pun jadilah tuan-tuan. Kerana ia termasuk dalam perkara-perkara sunat. Contoh tengok dalam TV tu tuan-tuan ya. Hajah tu nak nyium Hajar Aswad benar tuan-tuan. Orang tu Assalamualaikum belah dah tuan-tuan. Saya kata dia ni mufarakah ke tidak ni. Imam tu baru assalam dia belah tuan-tuan. Nak khabar uzur tak memang tak boleh masuk. Orang perempuan uzur mana boleh masuk masjid. Kan? Agak saya khabar dia ni niat mufarakah agak. Imam tu baru belah dia tuan-tuan. Tentera tu pun yang jaga sebab salah nak nahan ni tuan-tuan. Bori dah cium, pergi helak dah tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Bukan menjadi keutamaan tuan-tuan. Bukan menjadi keutamaan. Kalau ada joki cium, ciumlah tuan-tuan. Tak ada joki tuan-tuan, ikut perbuatan Nabi tuan-tuan. Baik. Teruskanlah tawaf dari Hajarul Aswad dengan Kaabah berada di sebelah kiri. Setiap kali sampai semula di Hajarul Aswad, dikira sekali pusingan. Lakukanlah demikian sehingga 7 pusingan. Ketika tawaf wajib menutup aurat dan suci daripada hadas semasa tawaf. Maksud kata apa tuan-tuan? Mesti berwuduk. Kan? Mesti berwuduk tuan-tuan. Baik, mesti tutup aurat. Hendaklah pergi bersuci. Kemudian teruskanlah tawaf. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Baru pusingan kedua tu tuan-tuan batal dia punya wuduk. Tuan-tuan boleh poi ambil wuduk ataupun qada hajat dan sebagainya tuan-tuan, kemudian masuk semula tuan-tuan, boleh sambung semula. Dengan syarat macam mana tuan-tuan? Undur 2 ataupun 3 langkah ke belakang. Ini semua orang tahu tuan-tuan ya. Untuk kita tauhidkan tawaf. Nak kata specialnya lah tawaf ni tuan-tuan, dia bukan macam semayang. Semayang kalau tuan-tuan batal rakaat kedua, tuan-tuan keluar, tak boleh masuk sambung rakaat ketiga, jangan ngada tuan-tuan. Dia main masuk hingga serakaat ni tak boleh. Sembahyang dia kena tamah daripada takbir sampai salam. Dia tak ada boleh masuk tengah-tengah tuan-tuan ya. Jam saya tadi tuan-tuan masuk. Saya ingat sompek tuan-tuan ya. Awak rukuk tuan-tuan, imam pun selisih. Kita mula alamak tak dapat pula rakaat. Kita mula alamak tuan-tuan ya. Padahal itu perbuatan sembahyang apa alamak pula tuan-tuan. Boleh tapi nak macam mana kita pun alamak juga tuan-tuan. Sebab kita sayang kalau boleh nak dapat rakaat tu. Allahu Rabbi. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Perbuatan semayang ni kena ikut peraturan. Sama macam tawaf tuan-tuan ya. Wajib melakukan tawaf di luar Kaabah. Jika tawaf melalui bahagian yang terbuka Hijr Ismail, iaitu tembok rendah yang melingkungi Kaabah, pusingan tidak dikira. Hal ini kerana Hijr Ismail sebahagian daripada Kaabah, yang mana kata luar. Sunat, sepanjang kali kita sebut dah tuan-tuan ya. Sunat kita kata tawaf ni macam mana tuan-tuan? Dokek, kemudian jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Mana rakaat pula. Pusingan pertama hampir dengan Kaabah. Pusingan kedua jauh sikit. Pusingan ketiga jauh sikit. Pusingan keempat jauh sikit. Macam itulah tuan-tuan ya. Dan ada pusingan-pusingan yang disunatkan kita apa tuan-tuan? Berlari-lari anak. Kan? Berlari-lari anak bagi lelaki yang terdaya. Yang tak terdaya tak sah tuan-tuan ya. Jalan macam biasa. Baik. Sunat membaca doa pada permulaan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanika, Allahumma imana bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Demi nama Allah yang Maha Besar. Ya Allah, aku beriman kepadamu, mempercayai kitabmu, menunaikan segala janji terhadapmu, dan menurut segala sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ketika berhadapan dengan pintu Kaabah dengan membaca. Ini pun kita sebut tuan-tuan ya. Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya Kaabah itu kepunyaanmu,
Masjidil Haram itu masjidmu dan ketenteramannya juga milikmu, dan inilah tempat bagi orang yang berlindung denganmu daripada api neraka. Ini kita kata apa tuan-tuan? Rangkaian-rangkaian doa. Dan semasa berada di antara penjuru Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan teruskanlah berdoa semasa tawaf dengan sebarang doa yang dikehendaki. Sebab setiap tapak kita tu tuan-tuan menjojak tompek yang makbul doa. Boleh jadi di sini tuan-tuan kita hanya boleh berada pada tompek makbul doa hanya beberapa ketika tompek. Antaranya bila tuan-tuan hari Jumaat. Kan, hari Jumaat ketika imam duduk di atas mimbar. Kan? Dan di kawasan-kawasan kita ni ada ke tompek ni yang kita pijak makbul doa? Ada tak? Tak ada. Melainkan tompek tu tuan-tuan dibina dengan harta wakaf. Kalau dibina dengan harta wakaf tuan-tuan, tompek ni tuan-tuan Allah makbul doa tuan-tuan. Kan? Kerana pahala je orang ngali-ngali tuan-tuan. Itu sebab kita hari ni tuan-tuan kena selalu pergi ke tompek-tompek yang mana banyak orang sumbang beri wakaf supaya apa tuan-tuan? Kita rasa macam mana semangatnya orang Islam ni tuan-tuan membina tompek ibadah. Baik. Sunat berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama bagi tawaf, yang selepasnya diikuti sa'i sambil berdoa. Maksud kata bahawa tuan-tuan 3 raun yang pertama tu tuan-tuan berlari-lari anak lah tuan-tuan. Boleh. Ya, tak ada masalah. Jalan pun tak apa tuan-tuan. Tapi bila dikatakan musim haji ni tuan-tuan, dia sosak tuan-tuan kan. Bila dia sosak ni tuan-tuan, pergerakan kita terbatas. Ingat, fatwa telah keluar, kalau kita disentuh tak batal sembahyang. Tapi kalau kita yang menyentuh batal sembahyang. Itu kena hati-hati lah tuan-tuan. Fatwa ni fatwa Darul Ifta dan dipakai juga tuan-tuan oleh semua negara tentang fatwa itu kerana tompek yang darurah tak boleh nak elak tuan-tuan. Kan, tak boleh nak elak. Baik. Setelah itu, berjalanlah seperti biasa pada 4 pusingan seterusnya. Semasa berlari-lari anak itu sunat mengubah kedudukan kain selendang ihram, iaitu dengan meletakkan bahagian tengahnya di bawah bahu kanan dengan mendedahkannya, manakala kedua-dua hujungnya pula diletakkan di atas bahu kiri. Kita panggil apa tuan-tuan? Ittiba' kan? Itu bagi lelaki. Walau bagaimanapun, perbuatan berlari-lari anak, nama dia ramal tuan-tuan ya, ramal. Kan, ramal. Itu kalau biasa orang pergi haji dia tak berlari-lari anak, panjang sebut tuan-tuan. Kita ramal je lah. Ramal apa dia? Dia tak pernah pergi belajar tuan-tuan. Rupanya ramal tu apa dia tuan-tuan? Berlari-lari anak. Dan mengubah kedudukan selendang tu nama dia ittiba'. Itu sunat bagi lelaki sahaja. Orang perempuan tak perlu tuan-tuan ya. Sebab baru ni tuan-tuan, orang tanya ustaz, mana lebih selesa? Kain ihram yang tebal ke atau kain ihram yang nipis? Kan? Ada tu pula kain ihram itu macam kain kapan. Nipis nak kebal. Dia tak yo tuan-tuan kan. Kita pun tengok tuan-tuan menipis tuan-tuan ya. Maka kerana itulah tuan-tuan cari yang sesuai untuk kita pakai. Mana yang lebih selesa untuk kita. Kalau nipis bona pun tuan-tuan tak selesa dah tuan-tuan ya. Kalau tebal bona pun tuan-tuan tak selesa dah. Ada orang lah, tapi ada orang selesa. Kan? Maka kerana itu tuan-tuan, tuan-tuan pilih yang sesuai dengan diri tuan-tuan. Jangan ikut orang. Sampai sana nengok ada bangsa tu tuan-tuan kain nipis lah tuan-tuan. Sampai kalau orang tu cerita ustaz, sampai nampak berbuai anu kau tawaf kan tengok orang pun yo-yo dah tu. Kan tengok orang pun yo-yo. Memang itu fashion ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan janganlah ikut. Kan, tuan jangan ikut sebab tuan-tuan tahu. Kita tahu tuan-tuan, pakaian yang menampakkan susuk aurat ni tuan-tuan hukum ni makruh. Hukum makruh. Ini tu dimandang ni tuan-tuan. Dia kau jual mandang orang. Tengok tak yo ustaz kan. Pakai tebal sikit dia kata kan. Terpulang pada kehendak masing-masing. Maka masa haji ke umrah kau jagalah pandangan tuan-tuan. Masa mula-mula apa itu tuan-tuan kan kawan ni khabar. Kau kalau nak tengok orang lawa ke Mekah tu, kau tengok orang Turki, bapak lawa.
Kita pun sampai carilah mana bendera Turki tu. Tengok. Oh ni dah. Bukan lubung kan nampak pun tuan-tuan ya. Kan nampak pun. Tapi nak kata apa tuan-tuan, dek kerana kita ni dongak-dongak cerita. Suka nak tengok, jadi Nabi tu. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, jaga pandangan, jaga mulut, jaga telinga ni tuan-tuan. Baik. Sunat tawaf berhampiran Kaabah dalam jarak 3 langkah sekiranya menyulitkan, afdal tawaf dari jarak jauh. Sebab dulu kita pernah tuan-tuan tawaf sampai ke atas bumbung tu tuan-tuan. Kenapa? Susah. Memang kita tak mampu gorak dekat-dekat tu tuan, kejap sentuh. Bila nak sudah? Kan? Maka tuan-tuan, afdal tawaf dari jarak yang jauh tuan-tuan. Sementara orang perempuan pula, jika keadaan orang ramai berasak-asak, sunat tawaf di kawasan tepi yang berjauhan daripada Kaabah. Maksudnya untuk orang perempuan ni, kalau nampak sosak bona, pilihlah tempat yang lebih lapang, jauh sikit, kerana itu adab sunnah bagi orang perempuan. Ya, sunat mengusap, yakni istilam dengan tangan atau mengucupnya jika mampu. Selepas mengucupnya wajib mengangkat kepala dan berundur sedikit sehingga keluar daripada tanda binaan. Sebaliknya jika tidak mampu mengucup, tetaplah dengan isyarat tangan sahaja daripada jauh. Terdapat 4 penjuru Kaabah, iaitu penjuru Hajarul Aswad, diikuti ketika tawaf oleh penjuru Iraqi, ataupun kita panggil apa? Rukun Iraqi, ataupun rukun Syami, dan penjuru Yamani. Penjuru Yamani dan penjuru yang ada Hajarul Aswad dinamakan 2 penjuru Yamani. Maksud kata apa tuan-tuan? Di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad dinamakan tuan-tuan, rukun itu adalah rukun Yamani. Ya, ini kita panggil apa tuan-tuan? Bondo yang kita guna sebagai istilah. Selepas tawaf, lakukanlah solat sunat sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama bacalah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua bacalah suratul Ikhlas selepas daripada membaca suratul Fatihah. Jangan baca tu tuan-tuan ya, tak sah sembahyang. Sebab apa saja sembahyang, dia mesti ada surah Fatihah. Macam tuan-tuan dengarlah tuan-tuan ya. Nabi tuan-tuan ketika sembahyang qabliyah subuh, Nabi baca Fatihah, kemudian Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, Nabi baca qul huwallahu ahad. Pun masih Nabi baca surah dalam sembahyang sunat tuan-tuan. Kita umat ni advance sikit, Fatihah ya, surah tak ada. Okey tak? Okey Okey. Tapi nak dapat pahala sunat, bacalah surah. Kalau rajin sikit tuan-tuan, ikutlah Nabi baca pada rakaat pertama surah Ali Imran. Dan pada ayat yang terakhir tuan-tuan, pada juzuk yang ketiga tuan-tuan. Pada rakaat kedua tuan-tuan, Nabi baca pada juzuk yang keempat tuan-tuan. Makna kata apa tuan-tuan? Ada surah-surah yang Nabi pilih untuk baca tuan-tuan. Begitulah kita. Ingat, solat sunat tawaf ni tuan-tuan, masa dia muabbad selama-lamanya. Kalau tuan-tuan terlupa nak buat sebab ramai pun orang, tuan-tuan balik di Malaysia pun tuan-tuan masih dituntut untuk buat tuan-tuan. Tuan-tuan masih dituntut untuk buat. Maksud kata apa tuan-tuan? Masa dia muabbad. Sebab sembahyang sunat tu tuan-tuan diberi selepas daripada tuan-tuan tawaf. Tapi kalau tak sampai, tuan-tuan boleh buat kat hotel. Tuan-tuan boleh baliknya nak buat kat hotel lah, ramai nak orang. Sampai hotel lupa balik Malaysia, turun ke Batu Abang, boleh ingatlah. Dulu tak sembahyang sunat tawaf, kena bayar dam tak? Tak payah tuan-tuan. Sebab dia bono sunat. Dan masa dia tuan-tuan terbuka. Selagi mana tuan-tuan boleh mati, tuan-tuan buat 2 rakaat tuan-tuan. Baik. Seterusnya, keluarlah dari masjid melalui pintu Safa untuk melakukan sa'i. Naiklah ke atas bukit Safa untuk melakukan sa'i dan bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ma ala walhamdulillahi ala ma aulana ila akhir ayat. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan, doa itu dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi duduk di atas bukit Safa. Seterusnya berdoalah dengan sebarang doa yang dikehendaki, sama ada yang berkaitan perkara keagamaan maupun keduniaan. Sunat mengulangi zikir dan doa pada perjalanan sa'i yang kedua dan ketiga. Selepas itu turunlah
dari Bukit Safa dan berjalanlah sehingga tanda berwarna hijau, lalu ramal, ini berlagi-lagi anak, sebagai tanda, sehingga tanda berwarna hijau yang satu lagi, teruskanlah berjalan sehingga mendaki Bukit Marwah. Proses sama tuan-tuan ya, daripada Bukit Safa baca doa, tuan-tuan turun sampai lampu hijau, tuan-tuan lagi. Pun ada orang tanya, Ustaz, apa penting lampu hijau tu Ustaz? Kalau tak ada, tak lari, tak boleh ke Ustaz? Rimeh mendang. Saya pun tak tahu saya nak apa lah dengan tuan-tuan ke Haji. Kau dah haji lah Haji. Haji biarkan je lah. Sebab dibuat tanda ramal itu ada peristiwanya. Kan? Bila orang tanya pada Nabi, Nabi ramal di situ, tuan-tuan, ada peristiwanya. Mengenangkan peristiwa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim. Nabi buat tuan-tuan. Itu sebab antara kerja haji ni pun tuan-tuan, mengenang peristiwa yang berlaku kepada Nabi yang agung, Nabi Ibrahim AS, serta ahli keluarga dia. Maka Nabi buat. Kalau haji tak nak buat, haji rimeh melampu tu, haji nak buat macam mana pula? Tutup mata je lah masa kat situ. Tutup mata. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, aduh bondo yang tak diramai tuan-tuan dalam ibadah ni tuan-tuan. Maka bila ada bondo begitu, nak buat macam mana tuan-tuan, tuan-tuan serahkanlah pada diri tuan-tuan sendiri. Baik, perjalanan yang wajib dalam ibadah sa'i adalah sebanyak 7 kali. Berlari dari anak ketika sa'i hanya sunat bagi lelaki, sebagaimana tawaf. Ketika sa'i sunat membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Wahai Tuhan, berilah keampunan dan rahmat dan maafkanlah segala yang engkau ketahui, sesungguhnya engkau lah yang maha gagah dan yang maha mulia. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, sentiasalah doa kita diminta ampun pada Allah. Dengan keterangan tersebut difahami bahawa ibadah sa'i ini wajib bermula dari Safa dan berakhir di Marwah. Begitu juga perlu diingatkan bahawa ibadah sa'i hanya selepas tawaf kudum atau tawaf rukun. Lepas tawaf sunat ada sa'i tak? Tak payah mengadu-ngadu. Buat apa tu? Buat sa'i sunat tak ada. Habis tu apalah ibadah yang ada pada Bukit Safa dan Marwah ni? Ziarah. Tuan-tuan pergi nak doa kat situ pun salah kan? Tu sebab tuan-tuan tengok ada orang tuan-tuan jenonggok kat Safa tu tuan-tuan. Jenonggok kat Safa. Ada yang baca Quran, ada yang menangkup tidur, ada yang macam kenapa tuan-tuan? Ziarah. Tu sebab sa'i ingat hanya ada pada tawaf rukun dan hanya ada pada tawaf kudum sahaja. Lain tak usah cari pasal. Tiba-tiba dia dengan berjubah sa'i tuan-tuan. Buat apa tu? Sa'i sunat tak dapat pahala tuan-tuan. Tak ada pahala untuk tuan-tuan. Dia apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan duduk Bukit Safa, tuan-tuan doa, tuan-tuan nonggok Bukit Marwah, tuan-tuan doa, tuan-tuan niat untuk ziarah. Lelaki dan perempuan dua-dua boleh. Nak ambil semangat ni tuan-tuan ya. Nak ambil semangat yang ada pada Sayyidatina Hajar dan juga Ismail ni tuan-tuan kan, Nabi Ismail AS ni tuan-tuan. Baik. Sesudah sa'i, orang yang berihram umrah hendaklah bercukur atau bergunting. Dengan itu selesailah umrahnya. Sementara orang yang berihram haji belum boleh bertahalul, bahkan masih dalam keadaan berihram sehingga hari ke-8 Zulhijjah. Ini disebut tuan-tuan ya, iaitu Yaumul Tarwiyah. Maka selesai sa'i tuan-tuan, orang yang dah buat umrah ni tuan-tuan, dia boleh dah gunting. Setelah gunting tuan-tuan, sempurnalah umrah dia. Maka dia bolehlah tuan-tuan buka ihram dan bolehlah melakukan perkara yang dilanggar, yang dilarang ketika ihram. Ulama kata gunting untuk perempuan, bercukur untuk lelaki. Jadi orang lelaki ni lepas habis dia umrah pada buat, botak cukur semua kepala ni. Apa dia punya fadilatnya? Sebagaimana gugur rambut tu tuan-tuan, sebagai itulah dosa kita gugur dan diampunkan oleh Allah.
Maka orang perempuan guntinglah sebahagian di hadapan, sebahagian di topi, sebahagian di kanan dan sebahagian di belakang, mengikut kesesuaian. Jangan sampai sobek dah tuan-tuan ya. Depannya rap dah. Ni baru nama pergi umrah dah. Balik hotel abang mandang apalah kono apa ni, kan ustaz suruh. Ustaz mana? Mana ustaz suruh? Ambil sebahagian tu, masa kata apa tuan-tuan, sesuai dengan keadaan orang yang sedang bergunting. Baik. Tiba-tiba ada orang jantan tak nak bergunting tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak nak bercukur. Boleh tak? Boleh. Cuma dia tak menepati sunnah lah. Sebab Nabi tadi tuan-tuan, dia potong sebelah kanan, dia bagi pada sahabat yang berduduk sebelah kanan. Dia potong sebelah kiri tuan-tuan, dia bagi pula sahabat yang sebelah kiri. Berabut rambut Nabi ni tuan-tuan ya. Yang tu Rasulullah tuan-tuan. Nak dia tunjuk pada kita tuan-tuan, sampai macam tu dia bercukur tuan-tuan. Nak sambung pun nak berhenti. Ni pun habis sa'i ni tuan-tuan ya. Ni ranjang ni belum lagi ha, melontar belum ni. Tuan-tuan, kita ada sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung akan datang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa selesai untuk setakat hari ni tuan-tuan, saya habiskanlah tajuk ni, tuan-tuan boleh baca sendiri tuan-tuan. InsyaAllah bulan akan datang kita akan baca tajuk baru, nama dia apa tuan-tuan? Sumpah. Kita akan baca pula tuan-tuan tajuk sumpah. Orang Melayu ni rajin dengan sumpah. Kan? Abang di mana tadi? Pergi burak kedai nah. Ya lah tu. Wallahi dari mana suruh sumpah tuan-tuan. Takut abang yang mencabut tak ke mana tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, sumpah-sumpah ni bukan boleh buat sebarangan. Ya, sumpah adalah perkara yang ada dalam agama tuan-tuan, dan dia boleh dibahas. Maka tuan-tuan selesaikanlah pembacaan tuan-tuan untuk haji ni tuan-tuan, macam mana melontar, macam mana wukuf tuan-tuan. InsyaAllah bulan akan datang kita masuk bab sumpah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan nak nanya tuan-tuan? Tak ada ya? Sebab sumpah. Macam mana? Penduduk Mekah. Penduduk Mekah dia ada dua keadaan. Mana sama ada dia buat ifrad kan, ataupun dia buat haji kiran. Jarang mereka ni buat tamattu. Kiran tu kenapa? Mungkin ada beberapa urusan yang dia kena selesaikan. Antaranya sakit lah, ataupun bondo-bondo yang dia kena usahakan dengan segera. Tapi kebanyakan mereka ni ahli Mekah ni kebanyakan buat ifrad. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi ni tuan-tuan, apa dia? Yang mana yang lebih mampu kita buat. Sebab kita ni bukan orang Mekah kan? Maka orang Mekah dia ada kelebihan. Yang tu sebab orang Mekah dia tak ada masalah tuan-tuan. 2 hari ni haji dah, selesai dah. Macam kita tuan-tuan tak boleh. Nak kena ngomeh, nak kena niat. Sebab dia lepas buat satu, patah rumah. Lepas buat satu, patah rumah. Tanpa dia meninggalkan tuan-tuan untuk wukuf dan juga mabit. 2 benda tu dia tak ditinggal tu, wukuf dan juga mabit. Nama pun orang Mekah tuan-tuan. Itulah tu. Sesekali esok tuan-tuan ada joki nak juga saya interview orang Mekah tuan-tuan kan. Macam mana proses dia buat haji tu, senang ke tidak. Tapi kalau ikut pembacaan kita tuan-tuan, memang ifrad sajalah tuan-tuan ni, dia orang ni tuan-tuan ni. Memang ifrad sahaja. Wallahu ta'ala alam. Sikit sebanyak kita kongsi malam ni tuan-tuan, mampu untuk menambah ilmu saya dan ilmu kita semua tuan-tuan. Dan saya mohon ampun kalau ada silap dan salah daripada apa yang kita bahas selama panjang masa tuan-tuan ya. Haji umrah ni tuan-tuan ya, bermula daripada tahun lepas guys tuan-tuan. Setahun panjang tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa ardina wa rida anna, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mati Ustaz atas bimbingan pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu bulan depan lah ya. Bulan depan, tapi hari raya tu
Boleh ke tak ada tangan? Kalau kita ada kita terus juga. Hari tak banyak lagi ni. Kalau kita dari lama tahun akan awal. Jadi pada insyaAllah kita solat kita terus ada dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.